menurut Kamus Bahasa Melayu 1994 menyatakan bahawa emosi bermaksud perasaan pada jiwa yang kuat seperti sedih, marah dan lain-lain. Oxford Advanced Learns Dictionary 1995 menyatakan emosi sebagai perasaan yang kuat dan pelbagai jenis kasih sayang, keriangan, benci, takut, cemburu, keseronokan atau gangguan pada perasaan. The Oxford Dictionary of Current English 1986 pula menyatakan emosi sebagai perasaan yang kuat dari dalam, terutamanya daripada aspek mental atau naluri. Seperti kasih sayang ataupun takut. Muhammad Othman Najati 1993 menyatakan bahawa emosi merupakan bangkitan perasaan dan rasa dalaman, hasil tindak balas seseorang terhadap sesuatu perkara, pengalaman dan peristiwa yang berlaku seperti emosi takut, marah, kecewa, gembira, suka dan kasih sayang. Emosi merupakan bangkitan perasaan dan rasa dalaman, hasil tindak balas seseorang terhadap sesuatu perkara, pengalaman dan peristiwa yang berlaku seperti emosi takut, marah, kecewa, gembira, suka dan kasih sayang. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis dan pendapat para ulama, kejadian manusia adalah terdiri daripada unsur jasmani dan rohani, maka Islam tidak pernah menafikan tentang wujudnya emosi dalam diri manusia. Hatta dalam Al-Quran telah menggambarkan beberapa bentuk emosi yang terdapat dalam diri manusia, seperti yang pertama ialah emosi takut. Imam Al-Ghazali dalam menghuraikan emosi takut telah mengibaratkan ia sebagai sesuatu yang menikam dan terbakar di dalam hati disebabkan oleh datangnya sesuatu perkara yang sangat dibenci dan tidak diingini. Kedua merupakan emosi marah. Emosi marah merupakan salah satu perasaan yang timbul apabila manusia berasa tidak puas hati terhadap sesuatu perkara. Kebiasaannya ia diiringi oleh perubahan fisiologi seperti muka menjadi marah, anggota badan menggeletar, pergerakan dan pertuturan bercelaru. Yang ketiga adalah emosi benci. Benci mempunyai kebaikan dan keburukannya. Kebaikannya ialah apabila manusia benci melihat kemungkaran yang berlaku akan mendorong manusia untuk memperbetulkan keadaan tersebut. Manakala keburukannya ialah apabila emosi benci tidak dapat dikawal oleh boleh membawa kepada permusuhan, pergaduhan dan pertelingkahan. Yang ketiga merupakan emosi malu. Malu merupakan sifat yang semula jadi, sama ada lelaki ataupun wanita. Kesan positif malu dapat menghalang seseorang itu daripada melakukan perkara melampaui batas yang memalukan dan menjatuhkan maruah dan sebagainya. Dan terakhir adalah sifat ataupun emosi sedih. Sedih akan timbul bila mana seseorang berhadapan dengan keadaan yang mengecewakan, menggelisahkan atau muncul sebagai akibat penderitaan karena luka atau sakit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harapan, dan mereka menginfakkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surah As-Sajdah ayat 16. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan yang telah diberikan ini, dapat dilihat bagaimana dakwah menggunakan dan mengawasi emosi yang ada pada manusia. Dakwah mengarahkan manusia supaya menggunakan emosi itu pada tempat yang boleh membawa kebaikan, di samping
melarang mereka bertindak mengikut emosi pada tempat-tempat yang boleh membahayakan. Oleh kerana emosi banyak melahirkan tingkah laku, maka kawalan dan arahan yang ketat untuk menjamin penggunaannya dengan betul dan selamat perlu dilakukan. Emosi juga dapat menerangkan tingkah laku seseorang dalam rangka mengkaji dan memahami manusia secara mendalam.